Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 3 Mei bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Tindakan pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali mengenai remaja sindrom Down dikenali Bella adalah kejam. Menerusi keputusan penghakiman yang dibuat Hakim Mahkamah Session, Izrael Izam Sanusi berkata tertuduh perlu diberi hukuman yang berat sebagai peringatan dan isyarat kepada masyarakat bahawa kesalahan jenayah itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Katanya tertuduh adalah aktivis masyarakat yang sering terbabit kebajikan kanak-kanak sewajarnya lebih tahu serta memahami tanggungjawab yang perlu digalas sebaik mungkin dan bukan menyalahgunakan serta melanggar amanah diberikan. Mengulas lanjut, Izrael Izam menerangkan setiap hukuman yang akan dijatuhkan hendaklah berdasarkan kepada kesalahan, keadaan ketika mana kesalahan dilakukan sama ada dengan atau tanpa keganasan, umur, latar belakang tertuduh, rayuan dan pandangan pihak pendakwaan. Mahkamah Session hari ini menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Siti Bainun selepas mendapatinya bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja berkenaan. Hukuman penjara itu berjalan serentak bermula hari ini apabila tertuduh dikenakan penjara 10 dan 12 tahun masing-masing atas kesalahan mengabai serta menganiaya Bella. Siti Bainun juga diarahkan menandatangani bond berkelakuan baik selama 5 tahun dengan cagaran RM5,000 dan menjalani khidmat masyarakat selama 200 jam yang disempurnakan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat hukuman penjara. Izrael Izam berkata kecederaan yang dialami oleh Bella adalah serius, malah sehingga kini meninggalkan parut. Jawatan Kuasa Dasar Monitori MPC Bank Negara Malaysia BNM hari ini membuat keputusan di luar jangkaan dengan menaikkan kadar dasar semalaman OPR 25 mata asas kepada 3.00%. Kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 3.25% dan 2.75%. Kenaikannya adalah pertama bagi tahun ini selepas penanda aras bagi kadar pinjaman dan deposit di Malaysia itu telah dikekalkan pada Januari dan Mac lalu pada paras 2.75%. Dalam kenyataannya, Bank Negara memberitahu ekonomi global terus didorong oleh keadaan permintaan dalam negeri yang berdaya tahan. Selain itu, sokongan keadaan pasaran pekerja yang teguh serta pemulihan ekonomi China yang lebih kukuh daripada jangkaan. Bagaimanapun, ia berkata ekonomi global terus terjejas oleh tekanan kos yang tinggi dan kadar faedah yang lebih tinggi. Menurut Bank Negara, inflasi keseluruhan terus menurun namun inflasi teras terus melebihi purata yang pernah dicatatkan sebelum ini. Pendirian dasar monitori bagi kebanyakan bank pusat dijangka kekal ketat. Kementerian Pengangkutan MOT memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen memandu Malaysia LMM untuk tempoh 10 tahun dengan kadar bayaran istimewa. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok berkata, ia antara dua inisiatif pembaharuan LMM dilaksanakan pihaknya. Beliau juga memaklumkan orang ramai boleh mengambil peluang ini mulai 8 Mei di pejabat atau kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sahaja. Katanya bayaran yang akan dikenakan adalah RM270, penjimatan RM30. Menurut Anthony, orang ramai yang berminat, mereka hendaklah memastikan baki tempoh salaku LMM semasa adalah tidak melebihi 1 tahun. Beliau memaklumkan inisiatif berkenaan hanyalah untuk warga negara Malaysia sahaja dan tidak terpakai kepada warga negara asing atau mana-mana pemegang pas permit jangka masa panjang atau kad MyKas yang mana terikat dengan tempoh sah laku pasport individu terbabit. Polis Langor mengesahkan identiti ahli perniagaan yang mati dibunuh dan mayatnya dibuang ke cerun di Hulu Langat sudah dikenal pasti. Ketua Polis Langor, Datuk Husin Omar Han berkata pada masa sama, rakan serumah mangsa juga antara suspek yang disyaki terbabit dalam komplot pembunuhan mangsa.
Katanya dengan penahanan rakan serumah mangsa menjadikan jumlah suspek kes itu adalah seramai 6 individu termasuk suspek utama seorang kontraktor. Semalam media melaporkan mangsa yang mati dibunuh ditemukan dengan keadaan tangan terikat dalam sebuah bagasi di Cerung Bukit pada ketinggian 27 meter di Hulu Langat pada Khamis lalu. Mangsa yang berusia 41 tahun ditemui dalam keadaan lengkap berpakaian dengan kesan leher dijerut pengikat kabel. Datuk Hussein berkata mangsa ditemui susulan tangkapan 5 suspek termasuk 2 perempuan selepas rakan serumah mangsa membuat laporan polis berhubung kehilangannya pada 26 April lalu. Polis kini sedang memburu 3 lelaki disyaki mencuri duit tabung di sebuah masjid di SS7 Kelana Jaya pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang petugas masjid itu pada pukul 7.30 pagi. Katanya pengadu mendapati tabung yang berada di pekarangan masjid telah tiada ketika dia bersama jemaah selesai menunaikan solat subuh. Susulan insiden itu, pengadu membuat semakan pada rakaman kamera lita tertutup CCTV masjid dan mendapati 3 suspek lelaki telah masuk ke dalam kawasan masjid. Suspek menggunakan pemotong besi dan melarikan tabung masjid tersebut dengan anggaran kerugian yang dialami oleh masjid kira-kira RM400. Beliau berkata kes telah disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Kesesaan. Seorang lelaki disyaki memalsukan dokumen bagi pemindahan pemilikan tanah orang yang telah mati direman selama 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes. Perintah reman terhadap suspek berusia 40 tahun itu dikeluarkan Majistrik Muhammad Syafiq Sulaiman selepas mendengar permohonan Suruhanjaya Pecahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor. Menurut sumber, suspek yang bekerja sendiri telah melakukan pemindahan itu hasil bersubah dengan seorang pegawai sebuah jabatan kerajaan di sebuah daerah. Katanya tanah yang berkeluasan 0.7 hektar itu adalah kepunyaan seorang lelaki yang telah meninggal dunia pada tahun 2003. Kegiatan suspek yang dilakukan pada tahun lalu terbongkar selepas waris pemilik tanah itu mengesahkan penama yang merupakan bapanya telah pun meninggal dunia. Selain itu, tanah tersebut tidak pernah dipindah milih kepada mana-mana pihak. Tambah sumber, suspek yang tidak mempunyai hubungan dengan pemilik asal tanah telah memindahkan milik tanah itu kepada orang lain dengan bantuan pegawai sebuah jabatan kerajaan. Semalam, suspek telah ditahan sekitar jam 1.55 petang ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Selangor. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih dijalankan terhadap suspek dari komisen diperoleh hasil pemindahan milik itu termasuk jika terdapat sindiket terlibat dalam kes itu. Sementara itu, Pengarah SPRM Selangor, Dato' Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Polis kini sedang memburu seorang lelaki terlibat dalam kes cabul kehormatan seorang remaja wanita di Sipap Petaling Jaya Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita berusia 20 tahun pada jam 8.27 malam. Beliau berkata wanita itu mendakwa ketika sedang berjalan di kawasan perumahan, tiba-tiba dia dipeluk dari arah belakang oleh suspek. Suspek yang berpakaian hitam dan memakai pelitup muka serta bertopi warna hitam kemudian melarikan diri. Muhammad Fakhruddin berkata pihaknya masih mengesah suspek yang terlibat dalam kejadian itu dan kes disiasat di bawah Seksyen 354 Kanun Kesesaan. Tambah beliau, pihak polis kini sedang menyiasat dari semua sudut untuk mengesah suspek terbabit termasuk mendapatkan maklumat daripada saksi kejadian dan rakaman CCTV di lokasi kejadian. Berdasarkan rakaman CCTV berdurasi 1 minit 40 saat, mangsa sempat menjerit meminta pertolongan dan menyebabkan suspek dipercayai ketakutan dan segera melarikan diri. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.